Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah akidah kita daripada kitab Fiqhul Akbar. Tajuk malam ni iaitu sifat para nabi. Qala al-Imam Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumih. Wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam kulluhum munazzahuna 'anis saghair wal kaba'iri wal kufri wal qaba'ih wa qad kanat minhum zallatun wa khataya. Kesemua para nabi suci dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, kekufuran dan kekejian. Bagaimanapun berlaku juga kepada mereka kegelinciran dan kesalahan. Jadi ini bab berkenaan dengan orang panggil kemaksuman Nabi. Mana Nabi, bila mana mereka ini utusan daripada Allah SWT, maka semestinya mereka ini berada pada darjat yang sempurna. Di antara sifat kesempurnaan ataupun sifat yang wajib ada pada mereka sebagai seorang Rasul, iaitu mereka ni suci, terpelihara daripada dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, kufur dan qabaih, kekejian, yakni akhlak-akhlak yang tercela. Sebab apa? Sebab yang pertama, Nabi ni adalah utusan Allah yang diwahyukan kepada Nabi untuk menyampaikan dari pihak Allah SWT kepada manusia. Dan Nabi inilah yang menjadi bukti bahawa Allah SWT nak memberi hidayat kepada manusia, nak memimpin manusia. Jadi macam mana Nabi itu dia dapat memimpin manusia kalau sekiranya Nabi itu terlibat, terpalit dengan dosa, ada akhlak-akhlak yang tercela, itu mustahil. Sebab Nabi ni dia mencapai tahap ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai hamba. Maka bila kata hamba mesti taat, dan bila buat maksiat itu bererti derhaka, tidak taat kepada Allah SWT. Maka begitu, maka dengan itu wajib Nabi ini terpelihara daripada dosa. Kemudian Imam Abu Hanifah kata ada juga berlaku kegelinciran dan kesalahan kepada mereka. Ada juga tersalah. Jadi kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang menyebut kesalahan para nabi ni, kita boleh nampak itu berlaku kepada mereka sebelum menjadi nabi. Nabi Adam, Allah SWT kata jangan dekati pokok ni. Tiba-tiba dia dekati juga, dia makan juga. Maka itu satu kesalahan. Satu kesalahan. Jadi bila kesalahan itu berlaku kepada Nabi Adam, maka jatuhlah Nabi Adam ke dunia. Kita pun biak di dunia ni. Jadi Nabi Adam ada terlanggar perintah Allah SWT, ada kesalahan dia, dan itu dia bertaubat kepada Allah SWT. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabur rahim. Maka Nabi Adam minta ampun dengan Allah SWT dan Nabi Adam menerima. Allah SWT ajar kepada Nabi Adam menerima cara bertaubat. Nabi Adam, Allah SWT kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kami ni akan jadi orang yang rugi, sia-sia segala amal. Jadi itu berlaku kepada Nabi Adam ketika berada dalam syurga, sebelum dihantar ke dunia, sebelum menjadi Nabi. Begitu juga Nabi Musa, dia salah tumbuk, lalu mati orang Kibti, fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa pergi tumbuk dia, rebah, mati. Jadi itu satu kesalahan, dan dia minta ampun daripada Allah SWT. Dan ini juga berlaku sebelum Nabi Musa menjadi Nabi. Begitu juga ada juga berlaku kesalahan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi ini pun sebenarnya tidak dikira sebagai salah, iaitu Nabi Ibrahim bila mana dia melintasi sekatal lah. Orang tanya kepada dia. Jadi raja dia tu, Raja Namrud tu, dia akan ambil bini orang. Jadi bila ditanya kepada Nabi Ibrahim siapa dia ni, padahal itu bini dia, Nabi Ibrahim kata ni saudara perempuan saya. Jadi dia tahu betul itu sebagai isteri dia. Jadi itu dikira sebagai salah juga. Jadi itu sebenarnya kalau di usul-usul periksa dia panggil tauriah. Tauriah ni mana kita kecek berlapik-lapik. Jadi hak Nabi Ibrahim tu sebenarnya bukan nipu, tetapi nak menyelamatkan diri. Dia ambil perkataan makna itu agak jauh. Jadi bini dia ni saudara dia juga, saudara seagama. Saudara seagama. Jadi orang depan saudara ni adik-beradik. Jadi kita kata saudara juga, saudara seagama. Jadi hal ni kalau dalam bab nak menyelamatkan diri tak apa. Tapi kalau di mahkamah tak boleh. Salah. Tak boleh kecek berlapik-lapik gini, kena ayat dengan jelas. Tak boleh ada makna yang berlapik-lapik. Dan kalau tu hakim cerdik, dia boleh kesal. Orang ni nak main dia ni. Orang ni ada nak susuk benda ni. Jadi itu ada juga. Orang kata kegelinciran. Walaupun sebenarnya tidak berdusta. Begitu juga Nabi Ibrahim kata habis berhala-berhala. Tinggal seekor. Bila dia mau balik ke kuil mereka, tengok berhala mereka ni habis hancur. Tinggal seekor je. Jadi pergi cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Hak buat kerjaan ini hak besar sekali. Jadi Nabi Ibrahim tu ngaku, dia kata mungkin tanya besar sekali. Sebab dia seorang selamat. Patu dikatakan di tekak dia tu ada kapok. Ada kapok. Jadi tanya dia lah, sebab dia selamat orang lain ubah. Jadi nak tanya macam mana? Dia mahu tanya, nak tanya macam mana dia mana boleh kecek. Jadi buah Nabi Ibrahim nak je, kalau gitu kamu sembah apa? Kamu minta dengan dia apa? Jadi itu mana Nabi Ibrahim nak menegakkan hujah, nak suruh kaum dia ni khabar bahawa bila kata tidak mendengar, maka munasabah ke tidak kamu nak sembah dia, munasabah ke tidak kamu nak sembah dia. Dia tidak dapat menyelamatkan berhala-berhala hak lain. Berhala-berhala lain ni tak kena kata habis ni, dia tak dapat menyelamat, dia tengok saja, tak ada kuasa gapo. Tapi Nabi Ibrahim pernah dia kata benar je berhala besar ni dia tak suka tengok ada yang disembah selain daripada dia. Sebab itulah dia kata belaka.
Jadi Nabi Ibrahim buat tu dari segi secara zahirnya itu satu bentuk penipuan, tetapi itu adalah untuk membaiki akidah umat dia. Lepas tu kalau kita tengok juga Nabi Yunus, Nabi Yunus dia lari meninggalkan umat dia, dan dia naik atas kapal. Akhirnya Allah SWT campur ke dia dalam perut ikan. Jadi dalam perut ikan tu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia telah melakukan kesilapan. Macam mana dia boleh jatuh dalam laut itu? Disebabkan kata nahkoda kapal, kita kena buang barang-barang kita ni. Kalau tidak, karam kita. Buang barang, ada orang aja. Tapi kapal tidak dapat berlayar dengan baik juga. Kena pula kombok juga. Akhirnya nahkoda kapal kata, di antara kamu ni ada hamba yang lari daripada Tuhan dia. Ada hamba yang lari daripada Tuhan dia. Maka Nabi Yunus tahu bahawa dialah punca kepada keadaan tadi. Jadi dia pun terjun. Jadi dalam perut ikan tu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kesalahan dia apa? Mana dia lari. Dia lari meninggalkan umat dia sebelum sampai waktu. Maknanya alik Nabi Yunus ni, dia menganggap bahawa dia telah menyampaikan dakwah dengan sempurna. Bila sudah dakwah pada umat dia degil ni, tak mahu beriman, lalu dia pun buat keputusan nak lari tinggal lah. Boleh lepas ni tak dengar kata. Jadi Allah SWT tak suka. Sebab apa? Belum cukup lagi waktu dia. Dan satu-satunya umat yang mana tolak dakwah Nabi, dan Nabi pergi, umat tu selamat juga, umat Nabi Yunus. Jadi bila demo tu pun mujur juga. Bila Nabi Yunus buat tindakan lagu tu, mereka pun khabar, sedar bahawa tak kena kita ni. Nabi Yunus ni orang ikhlas, dia ajak kita kepada tauhid, pada Allah SWT, ajak kita pada benda baik. Kita bantah dia. Jadi akhirnya demo tu terima, dengar kata, bertaubat kepada Allah SWT. Jadi itu ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Nabi, walaupun dikatakan sebagai tergelincir di sini. Ini bukanlah sesuatu yang disengajakan. Dan ini berlaku sebelum daripada jadi Nabi. Dan ini tidak sengaja. Dan para Nabi ni, salah dia ni, dia tak ulang. Sekali tu je. Jadi dengan begitu, para Nabi ni, dia maksum daripada kesalahan ataupun dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Jadi ahli sunnah mengatakan bahawa para Nabi ni maksum daripada melakukan dosa-dosa besar, termasuklah dosa-dosa kecil. Dan kalau berlaku kesalahan kepada mereka, itu bukan dengan sengaja. Nabi Musa tumbuk, dia hanya nak bela orang dia je, bukan nak bunuh. Oleh kerana Nabi Musa ni gagah, rubah beleping mati. Kemudian kalau kita tengok dah, mengapa para anbiya ni ada juga salah. Ada juga salah. Cuma kita kena ingat bahawa kesalahan mereka ni bukan sengaja, dan mereka cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Mereka tidak merelakan diri mereka buat kesalahan tadi. Mereka tidak berterusan, tidak ulang, tidak mana mereka tak puas hati kerana buat kesalahan tadi. Ada rasa sesak. Itu sifat Nabi. Jadi berlaku juga kesalahan seperti ini kepada para Nabi, supaya mereka ni dapat kelebihan juga. Dapat kelebihan juga. Kelebihan apa?
kelebihan taubat. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana taubat ni adalah satu bentuk ibadat. Yang mana banyak ayat-ayat yang menyuruh kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi makna taubat ni apa? Kembali kepada Allah. Kita rasa salah, kita rasa menyesal, kita rasa nak baiki diri. Dengan taubat ni, kemudian Allah Ta'ala, dia menerima taubat. Dia suka kepada hamba-Nya yang mengakui kesalahan dia. Dia suka kepada hamba-hambanya yang tahu bahawa mereka tu salah. Dan Allah SWT nak zahirkan sifat pengampunan dia. Dan Allah SWT bukan hanya setakat mengampun, dia merahmati pula. Pada kesalahan-kesalahan tu Allah SWT maaf. Innallaha kana ghafurar rahima. Allah Ta'ala ghafur, dia mengampunkan dosa. Dan satu lagi, rahim. Belah kasihan. Belah kasihan kepada hamba dia ni, mana Allah SWT tetap memberikan rahmat yang berterusan kepada hamba dia, walaupun hamba buat salah. Ataupun hamba dia tidak bertaubat, tetapi rahmat tu ada juga kepada hamba. Mana rahmat Allah Ta'ala tidak bersyarat. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ni meliputi segala-galanya. Kalau kita tengok masalah orang bertaubat ni, dia tahu bertaubat ke tidak, rahmat Allah Ta'ala tetap ada pada dia. Bila dia bertaubat pada Allah Ta'ala zahirkan sifat pengampun dia. Dan orang ni dia dapat rahmat juga. Rahmat ke apa? Mana Allah SWT memberi keinsafan kepada dia, dan dia dapat membaiki. Wa aslaha, dia dapat membaiki keadaan dia. Dia tidak lagi mengulangi kesalahan tadi. Itu antara rahmat Allah Ta'ala. Dia diberi taufik untuk ke arah yang lebih baik. Dia dapat membaiki amalan-amalan dia. Jadi adanya kesalahan pada para nabi ni, supaya mereka tu mendapat kelebihan bertaubat. Bukan kata taubat atas tak ada dosa, tak. Taubat sungguh-sungguh lah. Bukan kata taubat olok-olok, tidak. Jadi sebagaimana para pengikut ni, sekalian orang beriman ni kena bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka begitu jugalah, lebih-lebih lagi lah pada para nabi ni dituntut juga supaya bertaubat. Cuma bezalah salah kita dengan salah nabi ni. Kita ni memang sengaja. Ada niat nak buat macam-macam. Bertaubat lambat. Jadi dari sudut tu tak sama. Dari sudut takut kepada kemukaan Allah Ta'ala, sama sekali berbeza. Jadi adanya taubat daripada pihak Nabi atas kesalahan seperti ini lebih menjadikan Nabi itu contoh. Contoh. Tak ada alasan. Tak ada alasan untuk umat dia kata, Nabi tak apalah, dia tak buat dosa, dia tak ada salah. Tidak. Nabi ni ada salah ke tidak ada salah, tetap istighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian berkenaan dengan Nabi SAW pula. Wa Muhammadun alaihi salatu wassalam habibuh wa abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa naqiyyuhu lam ya'bud as-sanama wa lam yushrik billah tarfata 'ain qattu wa lam yartakib saghiratan wala kabiratan qattu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Allah SWT sangat sayang kepada Nabi, dipanggil Habibullah. Nabi SAW juga sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Maknanya Nabi SAW mencapai kemuncak dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau kata hamba ni kita rasa hina.
Tapi bila sebut Nabi ni, innama ana abduhu wa rasuluh, aku ni hanyalah hamba dia dan rasul dia. Itu menggambarkan kemuncak ketaatan, kepatuhan, rendah diri Nabi kepada kemuncak kepatuhan Nabi kepada Allah SWT. Sebab itulah dalam ayat surah Isra kita baca, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Allah SWT sebut asra bi abdihi, tidak kata asra bi nabiyhi, asra bi rasulihi ataupun asra bi Muhammadin, tidak. Tapi Allah SWT kata asra bi abdihi. Maknanya Allah SWT sebut sebagai hamba ni nak menyatakan bahawa Nabi patuh dia kepada Allah SWT, ubudiah pengabdian dia kepada Allah SWT ni mencapai kemuncak tertinggi. Sehingga Nabi SAW dijemput naik ke langit, pergi berbicara, bermunajat dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Jadi Nabi ni hamba yang paling taat kepada Allah. Nabi sebagai kekasih Allah ni iaitu apa? Diletakkan syarat bahawa kalau orang tu nak jadi kekasih Allah, orang Allah Taala sayang, dia kena kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah terbukti kasih orang tu kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, katakanlah kalau kamu benar-benar kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku Rasul Allah ni, Allah Ta'ala akan kasih pada kamu. Jadi Nabi ni kekasih Allah, sehingga nak jadi orang yang dikasihi Allah Ta'ala kena ikut Nabi, kena kasih kepada Nabi, kena ikut Nabi, barulah seseorang tu jadi kekasih Allah, disayangi oleh Allah Ta'ala. Ia kena jadi syarat gitu. Semestinya. Kalau seorang perempuan tu dia kasih pada seorang lelaki, yang mana lelaki ni duduk ada anak, kalau dia kata saya nak nikah dengan awak saja, tu anak awak, anak tiri saya tu, saya tak sayang, tak lama tak ada nikah. Tak jadi nikah. Sebab apa? Sebab tak boleh terima anak dia. Jadi nak jadi bini dia ni kena terima. Kena terima syarat. Syarat kena sayang pada anak dia, kena buat anak dia tu macam anak sendiri. Barulah layak menjadi isteri kepada kawan ni. Jadi nak jadi kekasih Allah, nak dapat sayang Allah ni, mana kena kasih kepada Nabi. Sayangnya Allah Ta'ala kepada mana-mana umat, bila mana umat tu patuh pada Nabi, barulah Allah Ta'ala sayang pada dia. Maka sebab itulah Nabi ni dikatakan sebagai kekasih Allah. Dan Nabi ni Rasul, utusan Allah, ia membawa risalah, ia membawa ajaran. Rasul-Rasul ni mana dia diutus membawa risalah, membawa ajaran untuk memimpin manusia. Dan Nabi, yang ni seorang yang membawa berita daripada Allah, membawa pengkhabaran, berita-berita tentang hari kiamat, berita tentang keadaan dalam syurga, dalam neraka. Itu Nabi dari sudut menyampaikan berita daripada Allah. Rasul ni seorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, membawa ajaran, membawa syariat, membawa peraturan, yang mana kita kena ikut, kena hidup atas peraturan tadi. Wasafiyhi, mana yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mana ramai-ramai anak cucu Nabi Ismail, Allah Ta'ala pilih Nabi SAW daripada keturunan Abdul Muttalib, daripada keturunan Abdullah. Allah Ta'ala pilih. Wa naqiyhi, yang Allah SWT
Pilih jugalah, pilih mana ditapih, disaring dalam keadaan suci. Bebek ramai-ramai makhluk ni, banyak-banyak waktu zaman ni Allah Ta'ala pilih Nabi untuk akhir zaman ni. Dan Nabi SAW tidak pernah sembah berhala. Walaupun di Kaabah tu ada beratus-ratus berhala, Nabi tidak pernah sembah. Tidak pernah mensyirikkan Allah SWT dengan apa-apa. Sekelip mata pun, walaupun lah sekali, tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi dia bawa ajaran tauhid, mana mungkin dia syirik. Dan tidak melakukan dosa kecil maupun dosa besar sama sekali. Jadi ini seperti mana kita bicara tadi lah, iaitu para Nabi ni orang pilihan Allah SWT, tak mungkin dia tersilap, tak mungkin dia melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, apatah lagi. Cuma dalam bab Nabi terpelihara ni, adakah terpelihara juga daripada terlupa, terlupa, tersilap, salah sebagai seorang manusia, salah dalam beristihad, salah dalam menepati kehendak Allah Ta'ala. Jadi jawapannya ada juga buah terlupa Nabi. Nabi ada juga terlupa. Innama ana basyarun, innama ana basyarun ansa kama tansau. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ni sesungguhnya manusia juga. Aku terlupa seperti mana kamu terlupa. Bila mana aku terlupa, hendaklah kamu ingat pada aku. Jadi Nabi ni ada terlupa juga. Terlupa ni dia ada dua jenis. Terlupa yang pertama, terlupa dalam melakukan sesuatu perbuatan. Mana Nabi pernah terlupa semaya. Zuhur 4 rakaat tu Nabi semaya 2. Nabi semaya 2, sudah 2 rakaat tu Nabi bangun, Nabi pergi menyengging sandal di batas dia, di batas kayu. Marilah seorang sahabat yang bernama Zulyadain, dia kata, qusiratis salah am nasita ya Rasulullah. Adakah semaya qasar tadi ataupun kau terlupa? Nabi kata kullu zalikallah. Tak berlaku tu. Terlupa tidak, qasar tidak. Jadi Zulyadain ni kata, kamu telah memberi salat lepas daripada 2 rakaat. Nabi pun bangun, dah duduk tempat semaya dia mula, sambung 2 rakaat pun lagi. Kemudian sudah tahiyat tu, Nabi sujud sahwi 2 kali. Maknanya sebagai seorang Nabi dalam melaksanakan kefarduan semaya ada juga terlupa, tak ingat rakaat. Ada banyak hadis-hadis yang menyebut Nabi terlupa rakaat semaya. Nabi terlupa semaya 2 rakaat, menjadi 4 jadi 2 ada. Tertinggal tasyahud yang pertama ada. Jadi apa berlaku lagu ni? Sebab nak buat syariat. Nak buat syariat. Barulah ada sujud sahwi. Mana terimam ni manusia sebagai terimam, sebagai manusia, ada terlupa tu. Tak ingat nak duduk tahiyat awal, nak baca tasyahud awal, tak ingat. Rakaat keempat bangun, jadi nak buat rakaat kelima, pada situ kena wisalah, kena tasyahud akhir. Jadi nak tambah 5, nak jadi 5 semaya. Ada. Jadi bila pernah berlaku pada Nabi, maka ada hadis, maka ada syariat. Itu. Mana terlupa dalam buat suruhan Allah. Cuma tidaklah kata sama. Bukan sama. Adalah ketika tu. Satu jenis lupa, iaitu lupa dalam menyampaikan apa yang Allah SWT perintahkan. Tak ingat nak ayat. Allah Ta'ala suruh buat go tu, buat go ni.
Allah SWT suruh. Maknanya ada ayat Quran yang diturunkan, dah Nabi tak ingat nak sapa pada sahabat. Hak ni ulama kata tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Allah SWT sebut benda ni, jadi Nabi tak ingat pergi sebut benda lain. Tak mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku dalam bab tabligh risalah. Sebab apa? Sebab kalau berlaku tak sempurna tu sebagai rasul. Kalau terlupa, Allah SWT suruh sebut 10 perkara, sebut 9. Kalau Allah SWT turun 10 ayat, baca 9 ayat, itu mustahil. Mustahil kepada Nabi terlupa dalam bab menyampaikan risalah. Tetapi terlupa dalam bilangan rakaat semaya ataupun terlupa dalam mempraktik satu-satu ibadat, itu benda yang harus kepada Nabi. Itu tidak menjejaskan dia tu sebagai Rasul Allah Ta'ala. Begitu juga para Nabi ni, Nabi SAW ni, dan juga Nabi-Nabi yang lain, dia maha suci, para Nabi ni terpelihara daripada akhlak-akhlak yang tercela. Ada deki, ada nak menunjuk, tak pernah sabar Nabi nak menunjuk pada umat dia. Ada, tak ada. Sifat-sifat tercela, tak ada riak, sum'ah, nak suruh sahabat puji, tak ada. Tak mungkin ada. Sebab Nabi ni bila mana dia hamba Allah, tentu sekali dia mencapai darjat ikhlas yang tertinggi. Kalau Nabi ada deki, itu tak mungkin. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia nak kebaikan untuk umat dia. Allah Ta'ala kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada puak kamu juga, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat kepadanya itu apa yang kamu hadapi daripada kesusahan. Mana Nabi ni tak boleh sia. Nabi ni tengok umat dia menderita, umat dia susah. Harisun 'alaikum, Nabi ni nak benar ni kamu buat kebaikan, kamu beriman. Dan Nabi ni amat-amat penyayang, kasih kepada orang-orang beriman. Jadi tak mungkin Nabi nak deki, Nabi nak sombong kepada umat dia, Nabi nak marah tak kalu pada umat dia, tak mungkin. Marah tu tetap ada, tapi sebagai manusia, tidak kata marah tu sebab benci kepada mana-mana orang, tidak. Nabi ni Allah Ta'ala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu berada di atas akhlak yang agung. Jadi sebab itulah ulama kata tidak mungkin Nabi ni dia ada akhlak-akhlak tercela, terpelihara. Kemudian masalah Nabi ada tersilap atau tidak dalam berijtihad. Kalau kita belajar dalam ilmu usul ni, kalau kita belajar dalam tafsir Quran pun kita jumpa, iaitu Nabi ni gapo-gapo dia buat berdasarkan kepada wahyu. Allah Ta'ala perintah, Nabi buat, Nabi menyampaikan. Ada juga setengah benda, bila berlaku satu perkara, sahabat tanya, Nabi tak buat keputusan lagi, Nabi tunggu wahyu. Bila mari wahyu, Nabi pun wayak pada sahabat. Yang pertama, ada arahan daripada Allah Ta'ala, maka Nabi pun buat keputusan. Yang kedua, berlaku satu perkara, Nabi tak terus buat keputusan, tapi Nabi tunggu wahyu daripada Allah SWT. Ada juga satu keadaan Nabi tak tunggu wahyu, Nabi buat keputusan. Nabi buat keputusan. Jadi hal ini macam mana? Ini benda yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dah. Maknanya Nabi ni dia ada kebebasan untuk berijtihad. Sebab apa? Sebab kalau Nabi tak berijtihad, tak buat hukum dia, dia berpandukan kepada wahyu sebanyak mana yang ada pada dia, dia nanti wahyu yang khusus spesifik. Jadi macam mana umat ni? Mana Nabi sebagai seorang Nabi, dia ada wahyu pada dia, dan macam-macam benda berlaku, tapi tak ada wahyu.
Dan Nabi tak tunggu wahyu. Nabi buat keputusan. Boleh ke tidak lagu tu? Boleh. Sebab apa? Sebab ada dah wahyu-wahyu. Ia boleh menjadi pedoman. Cuma wahyu ayat Al-Quran secara spesifik tak ada. Jadi Nabi buat keputusan. Contoh, masalah tawanan peperangan Badar. Dalam masalah tawanan peperangan Badar ni, Nabi telah buat keputusan yang mana keputusan itu telah ditegur oleh Allah Ta'ala. Bila ditegur, salah. Jadi Nabi bermesyuarat dengan sahabat dia. Dia tanya pendapat Abu Bakar. Nak lagu mana ni tawanan ni? Abu Bakar kata, kita ambil bayaran tebusan daripada mereka. Sayyidina Umar kata, kita tak boleh simpan demo ni. Kita penggal kepala dia. Sebab mereka ni lah yang memusuhi Islam. Buat raya pada orang Islam. Mana-mana yang telah disesa oleh pokok ni. Lepas tu dia mari serang kita pula ni. Mari serang Madinah ni. Sayyidina Umar kata, pacunglah kau. Nabi SAW buat keputusan ambil pendapat Sayyidina Abu Bakar. Mana Nabi maafkan mereka, ambil bayaran tebusan. Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala tegur. Jadi itu kesalahan. Jadi Nabi bertaubatlah, minta ampun daripada Allah SWT. Jadi macam mana Nabi buat keputusan tu? Itulah orang panggil Nabi beristihad. Cuma salah istihad. Jadi apa Nabi tak tunggu wahyu saja daripada Allah Ta'ala. Jadi dalam bab ni ada benda yang Allah SWT tak seri wahyu. Allah SWT nak suruh Nabi beristihad. Lepas tu Nabi ni bukan selama-lamanya ada di kalangan sahabat, di kalangan mukmin. Mana Nabi akan wafat. Jadi untuk panduan kepada umat Islam, kalau nak buat keputusan, memanglah kena tengok Quran, kena tengok hadis Nabi. Kemudian kalau hadis Nabi tak ada, hadis Nabi tak ada, macam mana? Masa itulah kena beristihad. Maka sebab itulah berlaku kepada Nabi, ada Quran, sudah ada Quran, cuma ayat secara spesifik tak ada, maka Nabi beristihad. Supaya menjadi teladan kepada umat ni, iaitu kalau tak jumpa ayat, kalau tak jumpa hadis Nabi, maka kena buat keputusan juga. Kena sesat juga masalah. Tetapi kena berpandukan kepada kaedah-kaedah lah yang terdapat dalam Quran, dalam hadis. Maka sebab itulah ulama beristihad. Ulama beristihad ni macam Nabi beristihad juga. Jadi ulama buat keputusan hak tak ada hukum tu tak ada dalam Quran, dalam hadis. Ini satu sunnah juga. Seperti mana Nabi beristihad. Dalam perkara yang tidak ada wahyu. Jadi ada kesalahan Nabi sendiri dalam bab beristihad ni, ini nak menjadi orang kata pengubah kepada umat ni. Mana jangan dibimbanglah kalau ada salah. Asalkan kena buat keputusan dengan bijak, kena mengambil kira banyak sudut. Jadi kalau merujuk pada kes tawanan Badar tadi, di situ kita boleh nampak Nabi beristihad dan juga Nabi bermesyuarat. Nabi tidak buat keputusan saja. Maka sebab itulah zaman sekarang ni, apa-apa ijtihad yang dibuat oleh ulama, apa-apa fatwa yang nak dikeluarkan oleh ulama, dia tidak buat keputusan sendiri. Dia mengambil kira banyak pendapat. Mengambil kira ahli-ahli mesyuarat. Enggak, ahli mesyuarat ni macam-macam. Macam kita kata SOP ni lah. Bapa semaya tak ikut sunnah. Renggai-renggai sah ni lagu mana? SOP ni benda yang menyalahi sunnah Nabi. Macam-macam. Padahal ulama' yang buat ijtihad bahawa kita zaman ni, zaman wabak ni, zaman Covid ni, kita kena semaya lagu ni. Kena semaya lagu ni sebab ijtihad. Mengambil kira pendapat ahli-ahli. Tanya ulama' fiqh. Ulama' fiqh kata tak wajib. Sah semaya walaupun tidak rapat sah. Tanya orang kesihatan, sebab apa kena duduk jauh ni? Tak boleh lah rapat-rapat ni. Salah kau bersin kau gapo kau dah. Salah kau orang tu ada pembawa positif Covid ni, jakit pada orang. Jadi nak buat satu keputusan, bincang banyak peringkat, bincang dengan banyak orang.
Itu panggil ijtihad. Jadi kalau ada kesalahan, lepas tu kalau katalah salah kita semaya ni, di sisi ilmu Allah Ta'ala salah kita semaya mengikut cara lah ni, hati tu tak boleh nak buat gapo dah. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun kata ada wahyu daripada Allah Ta'ala. Kalau orang tu mimpi, dia mimpi kata tak sah semaya lagu ni, tak ikut sunnah Nabi, kita tak boleh pakai mimpi dia. Kalau itu kata sah maya dengan ada mimpi ni, maya lagu ni sebab ada saya mimpi, saya mimpi Nabi kata sah maya kamu lagu ni, tak boleh pakai juga. Jadi bila mimpi tak boleh nak buat pakai, tak boleh nak buat jadi dalil, maka kena ijtihad. Hak tu kaedah ulama ni. Nak selesai masalah kena buka kitab. Bukan kata nak selesai masalah hafal lembek tidur nanti mimpi. Tak. Kena buka kitab. Kena buka fikiran, kena tanya pendapat orang itu, pendapat orang ini, tidak monopoli pendapat, tidak. Maka sebab itulah ada kesalahan dalam ijtihad Nabi ini menenangkan, melegakan, melapangkan hati ulama umat ini kalau mereka tu ada tersalah. Tapi dengan syarat tadilah kena mengkaji dengan mendalam, dengan teliti. Segala dalil yang ada kena kaji realiti, keadaan situasi yang dihadapi dengan tepat, barulah hukum tu tidak bercanggah dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian tajuk berikut kita akan bincang nanti, iaitu keutamaan para sahabat. Jadi setakat saja. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.